pengenalan. Maksud Kesatuan Sekerja adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh pekerja untuk memperjuangkan hak dan kebajikan mereka. Manakala maksud era digital adalah pada masa sekarang manusia lebih menggunakan teknologi seperti telefon pintar, AI, robotik, dan media sosial. Pada asalnya, Kesatuan Sekerja hanya memperjuangkan isu tradisional seperti waktu bekerja, waktu bercuti kerja, dan kenaikan gaji. Namun, semasa memasuki era digital, Kesatuan Sekerja menghadapi peranan dan cabaran yang baru seperti kehilangan pekerjaan, kekurangan keselamatan sosial terutamanya kepada pekerja gig serta keperluan dalam kemahiran teknologi. Oleh itu, Kesatuan Sekerja perlu mengubah peranan mereka selaras dengan era digital agar kebajikan mereka sentiasa terjaga. Hari ini saya ingin menerangkan tentang part saya, yaitu kepentingan isu dalam konteks hubungan industri. Ada beberapa poin penting dalam kepentingan isu dalam konteks hubungan industri ini, antaranya ialah kita dapat mengenal pasti suatu punca ataupun konflik. Selain itu, kita dapat melindungi hak dan kebajikan pekerja. Dan yang terakhir, kita juga dapat menjadi kepentingan isu dalam konteks hubungan industri ini juga dapat menjadi asas kepada rundingan kolektif. Sebagai contoh, isu-isu yang sentiasa dibangkitkan di antara pekerja dan juga majikan, yaitu isu berkenaan dengan gaji ataupun keselamatan pekerja dan juga diskriminasi dalam suatu organisasi. Saya akan menyambung tentang kaitan antara peranan Kesatuan Sekerja dalam memperkukuh hak pekerja di era digital dengan teori Marxis dan juga teori Dunlop. Yang pertama adalah teori Marxis. Dalam teori Marxis telah dijelaskan bahawa Kesatuan Sekerja menjadi alat penting untuk menentang eksploitasi dan juga penindasan majikan. Jadi, apabila Kesatuan Sekerja mempertahankan hak pekerja, gaji dan juga masa pekerja, mereka sebenarnya telah mengurangkan ketidakseimbangan kuasa yang berlaku dalam sistem kerja moden. Yang kedua adalah teori model Dunlop. Dalam teori model Dunlop, Kesatuan Sekerja adalah antara pihak yang terlibat dalam membentuk peraturan kerja. Dengan kemajuan teknologi, terdapat pelbagai isu baru yang akan timbul, antaranya privasi data dan juga beban kerja digital. Jadi, Kesatuan Sekerja perlu merundingkan dasar yang sesuai supaya pekerja terus dilindungi. Secara keseluruhannya, Kesatuan Sekerja relevan dalam memastikan kebajikan pekerja sentiasa terjamin. Sekian, terima kasih. Dalam era digital hari ini, pekerjaan berubah dengan cepat akibat otomasi dan kecerdasan buatan. Pekerja platform seperti freelance dan e-hailing menghadapi risiko eksploitasi jika tiada perlindungan. Oleh itu, kesatuan pekerja menjadi sangat penting untuk menuntut hak, gaji minimum, jaminan sosial dan garis pandang teknologi yang adil. Dari segi perspektif pluralis, organisasi dilihat sebagai gabungan kumpulan yang berkepentingan berbeza seperti majikan dan pekerja. Konflik dianggap normal kerana perbezaan kepentingan. Maka, penyelesaian yang lebih formal seperti rundingan kolektif dan penglibatan kesatuan pekerja diperlukan untuk memastikan keadilan dan keimbangan kuasa. Manakala dari perspektif unitaris pula, organisasi dianggap sebagai satu pasukan yang berkongsi matlamat yang sama. Oleh itu, konflik dianggap sesuatu yang tidak normal dan biasanya berlaku kerana salah faham dan kurang komunikasi ataupun komunikasi yang lemah. Penyelesaiannya adalah fokus kepada latihan, komunikasi berkesan dan kepatuhan prosedur supaya keharmonian dapat dicapai. Dalam era digital, semua pihak memainkan peranan penting untuk memastikan hubungan sekerja kekal seimbang. Majikan bertanggung jawab menyediakan persekitaran kerja yang selamat, menawarkan latihan digital, dan memastikan pekerja tidak dieksploitasi melalui teknologi seperti pemantauan berlebihan. Pekerja pula perlu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, meningkatkan kemahiran digital, dan bekerja sama dengan majikan untuk mengekalkan produktiviti. Seterusnya, kerjaan berperanan mengubah undang-undang buruh yang relevan dengan era digital, melindungi pekerja gig, serta memastikan keselamatan sosial seperti KWSP dan SOSCO terus terjamin. Kesatuan Sekerja pula menjadi suara pekerja dengan merundingkan gaji yang adil, melindungi hak privasi, menentang diskriminasi digital, dan memperjuangkan latihan peningkatan kemahiran. Semua peranan ini penting karena perubahan teknologi menyebabkan beberapa puncak utama seperti risiko kehilangan pekerja,
risiko kehilangan pekerjaan akibat otomasi, peningkatan pekerjaan tidak stabil dalam gig ekonomi, pemantauan digital yang menekan pekerja, serta jurang kemahiran yang menyebabkan ramai pekerja ketinggalan. Oleh itu, kerjasama semua pihak amat diperlukan untuk memastikan pekerja terus terlindung dalam era digital. Langkah yang telah diambil oleh Kesatuan Sekerja dalam era digital, yang pertama, penubuhan khas kepada pekerja gig seperti pemandu hailing dan juga penghantar makanan. Yang kedua, bekerjasama dengan agensi latihan seperti HRD Corp dan juga institusi latihan. Yang ketiga ialah kesedaran digital melalui media sosial dan juga webinar. Yang terakhir ialah menyertai dialog sosial antara tiga pihak, iaitu Kesatuan Sekerja, majikan dan juga kerajaan. Kesan kepada Kesatuan Sekerja dalam era digital terdapat dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif ialah meningkatkan kecekapan komunikasi antara kesatuan dan juga ahli. Yang kedua, menikmati fleksibiliti kerja yang tinggi. Yang ketiga ialah meningkatkan kesadaran tentang hak pekerja. Untuk kesan negatif pula ialah yang pertama, kehilangan pekerjaan. Yang kedua, pekerja gig tidak mendapatkan pelindungan sosial seperti KWSP dan juga Perkeso. Yang terakhir ialah pemantauan digital yang berlebihan mampu menjejaskan privasi dan juga kesehatan mental pekerja. Untuk memperkukuh hak pekerja di era digital, Kesatuan Sekerja perlu melaksanakan beberapa cadangan penyelesaian. Yang pertama, perlindungan data dan AI. Kesatuan mesti menuntut ketelusan algoritma majikan. Ini dicapai melalui rundingan fasal yang menghadkan pemantauan berlebihan dan menjamin hak pekerja untuk penjelasan jika keputusan kerja dipengaruhi oleh kecerdasan buatan, yaitu AI. Seterusnya, reformasi undang-undang. Kesatuan perlu mendesak pindaan undang-undang buruh sedia ada untuk memasukkan hak untuk memutuskan sambungan, right to disconnect. Ia juga perlu mewajibkan majikan berunding sebelum memperkenalkan teknologi pemantauan baharu. Latihan dan peningkatan kemahiran digital merupakan salah satu pendekatan penting untuk memperbaiki hubungan industri dalam era digital. Latihan ini membantu pekerja menguasai penggunaan teknologi seperti aplikasi kesatuan, penghantaran barang digital, dan platform komunikasi. Dengan kemahiran ini, produktiviti pekerja dapat ditingkatkan dan jurang kemahiran antara generasi dapat dikurangkan. Selain itu, pembinaan platform kesatuan maya juga memainkan peranan besar dalam memperkukuh hubungan industri. Melalui platform ini, ahli kesatuan boleh berhubung, mendapatkan maklumat dengan cepat dan menghantar aduan secara digital. Ini memastikan tiada ahli yang terlepas maklumat penting dan komunikasi menjadi lebih cekap serta teratur. Kesimpulannya, strategi dan pendekatan ini amatlah perlu untuk dilakukan agar dapat memperbaiki peranan Kesatuan Sekerja dalam era digital. Kerjasama antara pihak kerajaan, majikan, dan pekerja amatlah diperlukan dalam melaksanakan usaha ini agar ia dapat dilaksanakan dengan lancar. Secara ringkasnya, tugasan ini membuat saya lebih paham macam mana isu hubungan industri itu sendiri boleh memberi kesan kepada majikan, pekerja, kerajaan dan juga kesatuan. Jadi saya sedar yang hubungan industri ini bukan saja tentang tuntutan tetapi tentang kerjasama, komunikasi yang baik dan juga mengikut undang-undang yang sedia ada. Jadi melalui teori unitaris, pluralis dan juga marxis, saya nampak yang bahwa konflik itu sebenarnya memang normal, tetapi boleh diselesaikan kalau ada rundingan yang adil dan juga sistematik. Jadi tugasan ini sebenarnya mengajar saya pentingnya tindakan awal dan dasar yang proaktif supaya isu itu tidak terulang lagi. Jadi secara keseluruhannya, tugasan ini membantu saya asah kemahiran berpikir buat kajian dan kerja di dalam kumpulan. Dan yang paling penting, saya paham bahwa hubungan industri yang baik ini penting untuk melahirkan tempat kerja yang harmoni dan juga produktif. Hasil pembelajaran yang kami dapat melalui tugasan ini ialah tugasan ini membantu kami memahami bagaimana Kesatuan Sekerja memainkan peranan penting dalam melindungi hak pekerja di era digital. Dengan wujudnya pekerja gig dan kerja jarak jauh, kesatuan perlu lebih proaktif memperjuangkan gaji adil, perlindungan sosial, dan keselamatan data. Kami juga belajar bahawa hubungan industri menjadi stabil apabila pekerja, majikan, dan kerajaan bekerjasama serta berkomunikasi dengan jelas. Teori seperti unitaris, pluralis, dan model Dunlop menunjukkan bagaimana konflik boleh berlaku dan bagaimana ia boleh ditangani dengan secara rasional. Tugasan ini turut meningkatkan kemahiran analisis dan pemikiran kritis kami. Secara keseluruhannya, kami sedar bahawa hubungan industri yang kuat adalah asas kepada suasana kerja
yang harmoni, dan pembangunan ekonomi negara. Sekian itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.